Assalamualaikum, salam sejahtera, salam JBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, bersama kita sekali lagi dalam satu sesi live hari ini untuk membincangkan apa yang telah dikatakan saya kira baru saja oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, ya, dan juga bagi membincangkan lanjutan kepada cadangan yang telah saya buat semalam, iaitu cadangan penubuhan Gerakan Pejuang Nasional dan juga The Rakyats Council. Sebab saya dapat terlalu banyak cadangan tambahan dan juga soalan daripada penonton secara peribadi. Jadi itulah yang kita akan bincangkan hari inilah. Dan jika anda juga ada cadangan tambahan, anda boleh lampirkan di sini setelah saya beri isyarat, ya, dan kita boleh sama-sama membincangkannya pada sesi soal jawab nanti. Okey. So itulah dua perkara yang kita akan bincang hari ini. Okey. Tetapi sebelum kita ke lanjutan cadangan penubuhan Gerakan Pejuang Nasional dan juga The Rakyats Council, kita bincang dulu apa yang telah dinyatakan oleh Ismail Sabri, Perdana Menteri, ya, yang saya kira sebentar tadi. Okey, dalam PAU lah, mesyuarat PAU. Jadi saya baca laporan Malaysia Kini yang ringkas, ya. Perdana Menteri Ismail Sabri berkata dia tidak akan menunggu walau 1 saat pun untuk memulakan langkah membubarkan parlimen jika ia dipersetujui parti. Okey. Bagaimanapun, Ismail Sabri berkata perkara tersebut perlu dibincangkan terlebih dahulu dengan kepimpinan tertinggi parti. Dan Ismail Sabri kata, kalau dipersetujui, beri saya bersama dengan Presiden, Timbalan dan Naib-Naib atau Top 5 untuk bincangkan perkara ni. Jika kita yakin dengan kemenangan, kita tak akan tunggu walau sesaat pun untuk bubar parlimen untuk PRU ke-15. Maknanya, okey, kalau kita lihat kepimpinan parti atau top 5 yang dimaksudkan oleh Ismail Sabri, okey, bayangan diberikan bahawa memang Ismail Sabri dah bersetuju untuk membubar parlimen, dan bayangan diberikan bahawa Ismail Sabri hanya mementingkan kepimpinan UMNO, dia tidak kira Perikatan Nasional, walhal di dalam kerajaan ada Perikatan Nasional dan ada Barisan Nasional, dan juga jangan lupa ada MOU yang ditandatangani bersama Pakatan Harapan. Maka kalau kita ikut kenyataan Ismail Sabri, bayangan diberikan itu semua tak penting. Yang penting, jika kepimpinan utama UMNO yakin UMNO boleh menang dan ingin parlimen dibubarkan, maka Ismail Sabri bersedia. Dan kita tahu kepimpinan UMNO utama, kalau kita lihat top 5, ya, yang dimaksudkan oleh Ismail Sabri, majoriti inginkan parlimen dibubarkan. Maka secara tidak langsung bayangan sudah diberikan bahawa Ismail Sabri bersedia untuk bubar parlimen. Okey. Dan lagi satu yang saya ingin nyatakan di sini ialah saya tidak terkejut dengan kenyataan ini. Walaupun tergantunglah, masih kira tergantung, tapi saya tidak terkejut. Sebab Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri telah secara tidak langsung memberitahu bahawa rakan-rakan di dalam kabinet yang bukan dari Barisan Nasional tidak penting. Secara tidak langsung lah. Sebab diberikan kenyataan dengan jelas, kalau mereka top 5 dalam UMNO setuju, maka dia tidak akan tunggu 1 saat pun. Jadi yang lain tak penting. MOU tak penting, Pakatan Harapan dan sebagainya. Jadi ini anda buat tafsiran sendirilah. Tapi kenyataannya cukup jelas, dan saya kira seperti yang telah saya beritahu, berkemungkinan teramat tinggi parlimen akan dibubarkan April atau Mei. Saya akan terkejut jika dibubarkan bulan ini juga. Itu saya memang akan terkejut lah. Okey, lepas PAU. Dan saya tidak menolak kemungkinan sudah ada persetujuan dicapai antara kluster mahkamah dengan Ismail Sabri, ya. Sebab apa yang Ismail Sabri perlu fikirkan adalah masa depan politik dia. Sebab ada ketegangan antara beliau dengan Zahid.
Jadi jika contohnya perjanjian dicapai, andai kata Ismail Sabri bersetuju untuk parlimen dibubarkan, Ismail Sabri tetap akan dicalonkan sebagai kandidat bagi PRU, dan selepas PRU jika Barisan menang, Ismail Sabri akan dapat jawatan ni dan sebagainya. Kalau perjanjian sedemikian dicapai, maka Ismail Sabri tidak lagi ada kebimbangan tentang masa depan dia. Jadi tidak mustahil, ya, benda-benda ini telah dibincangkan kerana kluster mahkamah amat terdesak. So itulah yang telah berlaku. Ini babak Ismail Sabri. Jadi jika anda ada soalan, tunggu isyarat saya, kita akan bincangnya pada masa sesi soal jawab, ya. Okey, kita masuk yang kedua. Jadi semalam saya telah membuat satu cadangan. Dan cadangan saya adalah satu-satunya cara Barisan Nasional boleh dikuburkan walaupun dalam masa singkat selepas PRN Johor, andai kata parlimen dibubarkan, iaitu adalah dengan menubuhkan, ya, The Rakyat's Council, ya, The Rakyat's Council. Jadi adakah pihak-pihak yang berkenaan mampu melakukannya dalam masa singkat? Itu saya tidak tahu. Tetapi saya telah mencadangkan penubuhan The Rakyat's Council kerana keputusan PRN Johor amat jelas bahawa rakyat inginkan keyakinan bahawa parti-parti alternatif mampu, ya, membawa kestabilan. Sebab itu hampir separuh tidak keluar mengundi kerana mereka tidak mendapat keyakinan itu di Johor. Saya dah sebutkan mengapa mereka tidak dapat keyakinan itu di Johor. Anda boleh rujuk live saya semalam di YouTube Regi JC Ritaudin. Jadi jika mereka ada keyakinan ini, maka saya lihat saham parti-parti alternatif ini cukup besar dari kalangan mereka yang tidak keluar mengundi dan pengundi-pengundi atas pagar yang terpaksa mengundi Barisan Nasional kerana inginkan kestabilan, kerana mereka lihat di belah alternatif tidak meyakinkan bahawa tidak akan lagi berlaku satu perpecahan, satu pengkhianatan selepas pilihan raya. So tugas parti-parti alternatif sekarang adalah untuk meyakinkan rakyat bahawa jika rakyat memilih mereka, mereka akan membawa kemenangan besar atau mampu menubuhkan satu kerajaan, ya, selepas PRU dengan menjadi kingmaker, menubuhkan satu kerajaan yang cukup kuat dengan majoriti cukup besar supaya amat sukar bagi berlaku pengkhianatan seperti mana yang berlaku ketika langkah Sheraton, dan amat sukar bagi kerajaan itu dirobohkan. Itu yang rakyat nak. Dan mesej itu jelas daripada Melaka dan Johor, khususnya Johor. Jadi saya telah mencadangkan penubuhan The Rakyat's Council. The Rakyat's Council ini akan atau wajar dianggotai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tengku Razali Hamzah, Tun Daim Zainuddin, Tan Sri Rafidah Aziz, dan satu dua atau mungkin tiga tokoh terkenal di negara ini yang mempunyai kepercayaan tinggi kepada perundangan yang kukuh, kedaulatan undang-undang, rule of law, dan mereka mempunyai satu status di dalam masyarakat atau society di mana mereka cukup terkenal. Saya tidak kisah jika mereka tycoon, ya, tetapi berdasarkan cadangan saya itu, boleh ada satu mungkin tycoon terkenal yang diterima ramai, yang mempunyai kepercayaan tinggi kepada rule of law, perundangan yang kukuh, ya, kedaulatan undang-undang, ya, dan boleh ada satu tokoh terkenal, tersohor dalam bidang perundangan, mungkin peguam. Kalau peguam, saya cadangkan peguam terkenal tersohor Muhammad Hanif Katri Abdullah, ya. Kemudian seorang lagi dalam babak perundangan juga mungkin telah terkenal dari sudut cara dia berjuang untuk memastikan sistem penguatkuasaan, sistem agensi-agensi kerajaan yang berkait dengan perundangan diperkukuhkan sebelum ini, misalnya Tan Sri Abdul Hamid Bado, ya. Kesemua ini akan duduk sebagai the Council of the Rakyat atau the Rakyat's Council. Dan mereka ini akan menjadi satu badan penasihat kukuh
Ya. Jadi kita tak perlu cerita siapa nak jadi Perdana Menteri. Ini lebih hebat daripada nak cerita siapa jadi Perdana Menteri. Dan ini meyakinkan rakyat bahawa gabungan parti-parti baru ini lain daripada yang lain kerana mereka mempunyai satu kepimpinan penasihat yang mantap, yang tidak sepertinya sebelum ini. Dan kemudian parti-parti ini akan menjadi penasihat dan mempunyai kuasa-kuasa tertentu di dalam satu gabungan baru yang melibatkan parti-parti seperti PAS, ya, Bersatu, Gerakan yang lah ni duduk dalam Perikatan Nasional, kemudian Pejuang, Warisan dan juga gabungan Piagam Rakyat ataupun Gagasan Piagam Rakyat ataupun Piagam Rakyat. Ya. Jadi kita ada wakil dari Malaysia Timur, kita ada satu perwakilan besar daripada mereka yang tidak berpandu kepada parti politik iaitu Piagam Rakyat. Kita ada parti-parti Melayu Islam yang mampu membawa penyatuan ummah lebih hebat daripada apa yang dijaja selama ini oleh UMNO dan sebagainya. Kemudian kita ada perwakilan seperti Gerakan, Warisan dan sebagainya yang bersama dengan parti-parti Melayu Islam bertunjangkan kepimpinan Islam boleh membawa kemakmuran dan perpaduan bersama antara kaum Melayu, India, Cina dan lain-lain. Ya. Dan kesemua ni akan diyakini rakyat bahawa mereka ini telah mempunyai satu formula yang mewakili keseluruhan suara rakyat, dan rakyat akan percaya bahawa mereka lah dapat membawa perpaduan, mereka lah yang dapat membawa kestabilan, berbekalkan dengan nasihat daripada tokoh-tokoh tersohor dalam The Rakyats Council. Dan gabungan ini saya mencadangkan ianya dinamakan Gerakan Pejuang Nasional. So itu adalah cadangan saya semalam, dan saya pun dah beritahu bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu membuang ego dia, dan dia perlu membuang aspirasi untuk menjadi semula Perdana Menteri, kerana PPBM tidak ada cara lain nak menebus maruah, Bersatu tidak ada cara lain nak menebus maruah. Muhyiddin dan pihak-pihak lain perlu memilih nak berdamping dengan kleptokrat atau nak menentang kleptokrat. Pilihan dia amat mudah dan masa amat suntuk. Saya dah beritahu bahawa saya berani bertaruh bahawa jika benda ni dapat direalisasikan dalam masa terdekat, jangan cerita kingmaker, ya, GPN ataupun Gerakan Pejuang Nasional, dan ada cadangan-cadangan lain yang telah diberikan oleh penonton, saya itu terpulang lah, ya. Ada yang kata Gagasan Pejuang Nasional, ada yang kata Gabungan Pejuang Rakyat dan sebagainya. Okey, cadangan-cadangan yang baik. Semua ni dengan dikepalai oleh The Rakyats Council ni, bukan hanya mampu menjinakkan Barisan Nasional, tidak mustahil dia menguburkan Barisan Nasional di PRU 15. Kemudiannya, saya juga berani bertaruh bahawa bahagian tertentu undi, ya, daripada PH, iaitu DAP dan Amanah, akan beralih kepada gerakan ini, ya. Esok kalau DAP nak dan Amanah nak bincang, mereka nak menyertai, itu kita bincang kemudian. Tetapi pada awalnya, komponen-komponen utama yang saya cadangkan adalah komponen-komponen yang lah ni ada dalam Perikatan Nasional, Pejuang, Warisan, Piagam Rakyat dulu. Anwar, tinggal Anwar lah. We don't need Anwar. Rakyat pun tak mahu Anwar. Okay. So ini cadangan saya. Tak ada sebab benda ni tidak harus dilakukan. Saya amat-amat berharap Tan Sri Amir Bado akan menjadi sebahagian daripada The Rakyats Council, andai kata cadangan ini diterima. Saya amat sebab dia bekas Ketua Polis Negara, kemudian seorang tokoh dari bidang guaman, mungkin Muhammad Hanif Katri Abdullah, kemudian seorang dari bidang korporat, ya, mungkin seorang tycoon yang terkenal dan diterima ramai, ya. Kemudian tokoh-tokoh seperti Tun Mahathir, tokoh negarawan, Tengku Tan Sri Razali Hamzah, ya, Tan Sri Rafidah Aziz, ya, Tun Daim Zainuddin,
So memang tidak ada tandingan jika dapat diwujudkan satu kaunsil sedemikian, ya. So kita tak perlu lagi berbincang polemik Perdana Menteri. Baik, selepas saya membuat cadangan tersebut semalam, jadi ada ramai yang memberi cadangan-cadangan lanjutan. Jadi ada yang minta saya jangan lupa sebut Tan Sri Abdul Hamid Bado. Ini saya dah sebut lah. Sebenarnya semalam saya sebut secara am, iaitu tokoh-tokoh terkenal di negara ni yang mempunyai status tertentu dalam society atau masyarakat, yang mempunyai kepercayaan kukuh kepada kedaulatan undang-undang, perundangan yang kukuh, ya, dan rule of law. Itu maksud saya. Saya cuma tak nak sebut nama, tetapi kemudian dicadangkan kepada saya, jangan lupa sebut Tan Sri Hamid Bado, jangan lupa sebut Hanif Khatri, jangan lupa sebut ini dan itu. Tapi rata-ratanya saya dapati persetujuan orang ramai berkenaan dengan pemilihan tokoh ni, saya rasa adalah universal. Semua memang cukup yakin, ya. Dan saya berjanji bahawa kepimpinan UMNO akan terkencing jika benda ni direalisasikan dalam masa terdekat. Dan saya amat berharap pihak-pihak berkaitan dapat membaca dengan jelas mesej yang disampaikan oleh rakyat menerusi PRN Johor, iaitu mereka mengutamakan kestabilan, kemudian benda lain bincang kemudian. Rakyat memang dah muak dengan isu 1MDB. Memang rakyat bengang dengan isu 1MDB. Rakyat makin bengang dengan Najib, ya? Dan mereka, isu ni boleh tetap dimainkan. Memang perlu dididik rakyat, ya. Dan prestasi BN makin menurun. Tetapi sebelum rakyat nak dengar semua ni, mereka nak lihat siapa yang bercerita. Jika pihak yang bercerita sekadar bercerita berkenaan dengan perkara-perkara ni, tetapi tidak memberi satu penyelesaian bagaimana nak mencapai kestabilan politik, maka mereka tidak akan keluar mengundi. Bila mereka tidak keluar mengundi, bila terlalu ramai tidak keluar mengundi, Barisan Nasional, biar undi popular dia 25% sahaja, tidak mustahil akan menang. Tetapi jika perkara ini direalisasikan, saya ulang, saya berani bertaruh Barisan Nasional boleh dikuburkan. Ya. Jadi itu pencerahan saya, dan seperti mana yang anda lihat, saya dah dengar cadangan anda dan saya dah sebut nama Hamid Bado, Hanif dan sebagainya. Dan untuk memeterai perjanjian, ya, untuk merangka perjanjian yang sesuai di dalam The Rakyat's Council dan Gerakan Pejuang Nasional yang dicadangkan ini, ada piagam rakyat, boleh mewujudkan satu piagam rakyat yang sebenar-benarnya diterima oleh semua pihak, ya. Dan ada yang mencadangkan Datuk Seri Syafiq Abdal juga duduk di dalam The Rakyat's Council. Saya setuju. Saya setuju, ya. Okey. So jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Nur Aziah Abdul Aziz, parti dalam gabungan jangan fikir pasal pangkat. Betul. Betul. Sebab sekarang penyakit nak jaga teritori, nak serlah diri, semua dah ada, saya nampak, ya. Belum apa-apa lagi dah ada. Pejuang Muda Sungai Petani, pendapat RJR, jika berlaku penggabungan semula kebarangkalian pisang berbuah dua kali. Sebab jika komponen-komponen gabungan tidak sependapat atau tidak bersetuju, okey, kita boleh sentiasa membimbang berkenaan dengan pisang berbuah dua kali. Kita boleh terus membincang dan bimbang berkenaan dengan pisang berbuah dua kali, berbulan-bulan lamanya, mungkin bertahun-tahun lamanya. Tetapi at the end of the day, rakyat hendak satu formula yang mampu membawa kestabilan, dan amat nyata parti-parti alternatif perlu bekerjasama. Jadi perlu bertanya diri sendiri, sampai bila kita nak bincang, sampai bila kita nak bimbang, ataupun adakah kita sudah sampai satu tahap di mana kita terlalu bimbang sehingga kita fobia dan tidak mampu bekerjasama dengan sesiapa.
Jangan kerana pengkhianatan satu pihak kita menjadi fobia, kita tak boleh kerjasama dengan sesiapa. Akhirnya seperti yang kita lihat di Johor, mangsanya adalah kita. Okey. So itulah sebabnya saya kata formula yang diwujudkan ini perlu cukup besar dan meyakinkan supaya ia mempunyai kemampuan dan potensi untuk akhirnya membentuk satu kerajaan dengan majoriti besar. Kalau menang pilihan raya, menang terus. Kalau tak menang pun jadi kingmaker yang besar sehingga boleh menarik ramai pihak untuk bersama. Bila majoriti amat besar, maka kemungkinan berlaku pengkhianatan sehingga satu kerajaan dengan majoriti yang cukup besar runtuh menjadi makin tipis. Dan itu juga sebabnya saya mencadangkan perlu sangat ada piagam rakyat di dalamnya yang tidak berteraskan parti, yang juga perlu menampilkan ramai calon di dalam PRU15 supaya ada perwakilan yang tidak bersandar kepada parti di dalam gerakan ini. Ya. So saya ulang, kita perlu realistik. Saya amat kagum dengan press conference Tun semalam. Tun pun beritahu benda yang seakan sama. Sebab pejuang seorang diri dalam Johor adalah sebab berlaku pengkhianatan sebelum ini, tetapi pejuang juga memikirkan kerjasama. So there has to be a balance. Tak boleh kena pukul, lepas tu takut duduk bawah tempurung sampai bila-bila, sampai tidak memikirkan apa-apa yang mampu menyelamatkan keadaan. So I think Tun is very wise dengan cara dia membawa press conference tersebut. He is very wise. He is aware of this. Salihah Hashim, cantik sangat gabungan tokoh-tokoh ni, kekuatan dari ketokohan mereka. Terima kasih. Ya, betul. Mat Sapna, bila Tuan Mahkamah Persekutuan akan putuskan kes SRC Najib? Bila-bila? Tak mustahil lah. Kita tak tahu lagi. Tetapi tak mustahil as early as August, September. Tak mustahil. Memang Najib Zahid teramat terdesak. Dan kalau kita lihat kenyataan Ismail Sabri hari ini, ianya satu petanda yang tidak baik. Seolah-olah dia memberi bayangan saya tidak perlu rujuk Perikatan Nasional, saya tidak perlu rujuk Pakatan Harapan, saya hanya perlu rujuk ke pimpinan UMNO, dan jika saya dapat kepastian mereka nak parlimen bubar dan mereka rasa UMNO boleh menang, saya tidak akan tunggu satu saat sekalipun, saya akan usahakan pembubaran parlimen. Cuma saya akan setuju jika parlimen dibubarkan. Saya akan amat bersetuju jika yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan mageran atau menubuhkan mageran. Abu Halim Yaakob, tokoh-tokoh terkenal bekerjasama dan berintegriti seharusnya memberi peluang mengurus tadbir negara mengatasi COVID. Dan ini sejajar dengan juga ada unsur-unsur cadangan Tun apabila Tun mula-mula mencadangkan penubuhan MPN, Majlis Pemulihan Negara. Ada unsur-unsurnya di dalam cadangan ini. Jamil Jaafar, semoga gabungan ini berjaya direalisasikan. Amin. Pedu juga tokoh kebajikan rakyat yang sentiasa berdamping dengan kesusahan kebajikan rakyat. Ya. Tokoh kebajikan rakyat. Boleh. Apa pun, we need representation that the people will say, finally we have got what we asked for. Okay. Jamil Jaafar, formula terbaik untuk tumbangkan kleptokrasi daripada berkuasa semula, pejuang muda sungai petani, atau mungkin pimpinan pejuang perlu menguatkan jentera sehingga pejuang mampu dikenali sebagai option selain pergabungan. Pejuang boleh kuatkan jentera, perlu kuatkan jentera, tetapi tidak ada masa. Itu setiap parti perlu kuatkan jentera, tetapi masa tidak menyebelahi kita. Jentera
menguatkan jentera tu adalah satu usaha yang sentiasa perlu dilakukan oleh mana-mana parti. Tapi masa tidak menyebelahi kita. Dalam PRU 14, PPBM bawah penerajuan Tun Dr. Mahathir bukan menang sebab kekuatan jentera. Mereka menang sebab rakyat diberi satu keyakinan baru. Ya. Tetapi kita memerlukan sekarang wow factor yang baru. Dan the Rakyat's Council is the wow factor that is needed. Bagi saya peribadi, saya nampak amat jelas ya daripada PRN Johor dan Melaka combine. Dan suara rakyat, mesej rakyat jangan sekali-kali diketepikan. Ya, terima kasih Pejuang Muda. No, I like Pejuang Muda Sungai Petani. Saya amat suka soalan anda, saya amat suka pandangan anda. Sekurang-kurangnya anda dengan saya boleh ada satu interaksi yang memberi manfaat. Saya amat suka. So itu yang saya amat bersyukur anda berada di sini dan berbincang. Ya, terima kasih. Ya. Nur Aziah Abdul Aziz. Saya sangat setuju parti-parti dalam gabungan jangan lagi macam dulu berfikir-fikir nak jadi menteri, berkorbanlah untuk mematikan UMNO. Sekarang ni terima kasih Nur Aziah. Sekarang ni kita masing-masing pikul tanggungjawab ni. Sebab benda yang kita tidak tahu, apa yang sedang dirancang, kita tidak boleh komen. Ya. Dan sedikit sebanyak yang saya lihat tidak meyakinkan saya. Jadi kita pikul tanggungjawab untuk memberi cadangan-cadangan yang bernas untuk membawa kesedaran atas kapasiti masing-masing. Ya. Muhammad Syahrizam bin Zulkifli, boleh ke kalau buat masa dekat bulan puasa? Sekarang ni formula BN ni, bulan puasa jangan buat pilihan raya apa, semuanya tidak akan dipakai. Kita tidak tahu, jangan terkejut tiba-tiba mereka cadangkan pilihan raya pada bulan puasa ke apa. Sebab bagi BN, lagi kurang keluar mengundi, lagi menguntungkan BN. Ya. Okey. Mokhtar Tatim, terlalu lama kes 1MDB, keputusannya mahkamah akan hilang bila PRU diumumkan, itu yang Zaid harapkan. Mungkin, saya tak pasti, mungkin. Tun Perak, sukar gabungan ini diwujudkan selagi Anwar ada sebagai penghalang utama. Okey, sekali lagi saya tegaskan di sini. Amat penting anda lihat cadangan saya tak masuk langsung PKR, tak masuk langsung DAP, tak masuk langsung Amanah. Malah muda pun saya tak sebut. Jadi amat penting pada asasnya, pada permulaannya, perbincangan ke arah gabungan ini, jangan hiraukan PKR, DAP dan Amanah. Jadi Anwar setuju tak setuju, kita bukannya kisah, kita bukannya nak pertimbang. Wujudkan gabungan ini. Kemudian DAP dan Amanah kalau interested nak join, boleh dipertimbangkan. Anwar tolak tepi. Ya, so benda ni tak jadi masalah. Ya. Zaim Cidin setuju. Terima kasih. Ahmad Tamizi Abu Seman, Tuan RJ, mungkin boleh ajak muda juga untuk take advantage undi 18. Kedua, mungkin boleh jemput Musa Hitam juga demi negara, bangsa dan agama. Semua kena buang ego masing-masing. Sebenarnya Musa Hitam, terima kasih Ahmad Tamizi, sebenarnya Musa Hitam ni benda yang telah lama saya fikirkan, dan seawal tahun 2019 apabila berlaku langkah Sheraton, saya pun ada berbincang dengan satu kumpulan di Kuala Lumpur. Kemungkinan ya bukan hanya bawa Tun berdamai dengan Tengku Razali Hamzah. Pada masa tu belum lagi terjadi perjumpaan antara Tun dengan Tengku Razali. Saya berbincang dengan kumpulan tu, mungkin kita boleh usahakan untuk bawa Tun berdamai dengan Tengku Razali. Saya akan cuba hubungi Tengku Razali menerusi pihak tertentu dan sebagainya. Tapi akhirnya benda tu terjadilah dan saya tak ada kaitan dengan usaha yang dilakukan tu. Tetapi pada masa yang sama ada juga perbincangan kami untuk cuba
membawa Tun Mahathir dengan Tun Musa Hitam ke meja perbincangan. Tetapi benda tu akhirnya tidak terjadi sebab ramai dalam kumpulan tu berpendapat bahawa Tun Musa Hitam terlalu against Tun. So it will be very difficult, dan Tun Musa Hitam pun sudah lama meninggalkan dunia politik secara aktif, ya. Tetapi saya nampak sukar benda ni dilakukan, tetapi nothing is impossible. Cuma dalam masa singkat sukar, dan but at the end of the day, setuju tu setujulah kalau Tun Musa Hitam dilibatkan bersama. Tapi sukar tu sukarlah. Okay. Now, cadangan nak bawa masuk muda. Okay, muda saya tak ada tak ada halangan dengan cadangan itu. Tetapi cuma muda perlu jujur lah. Saya rasa fokus dulu kat satu core grouping yang cukup, fokus to a core first. Core yang meyakinkan, yang cukup, kita rasa cukup untuk memberi keyakinan kepada rakyat. Itu akan jadi foundation. Focus on foundation. Kemudian fikirkan yang lain. Sebab muda sudah timbulkan satu polemik pada PRN Johor yang tidak menyihatkan, dan penjelasan lanjut berkenaan polemik yang telah ditimbulkan oleh muda, sila rujuk kepada live saya semalam. Saya dah bincangkan panjang lebar. Sebab muda pergi berdamping dengan PH, berdamping dengan Anwar yang merupakan musuh ketat Tun, dan telah menimbulkan kekeliruan sehingga rakyat mungkin tidak yakin dengan kemampuan pejuang untuk mewujudkan satu blok ketiga. Jadi secara tidak langsung dan mungkin tanpa disedari, muda telah sabotage peluang pejuang. Jadi fokus kat satu core establishment, satu core foundation yang semua yakin, bukan hanya boleh meyakinkan rakyat, mereka sendiri yakin ini akan kekal teguh. Kemudian baru bincang yang lain seperti muda, DAP, amanah. Fokus kat core. Nak fokus, nak bincang serentak boleh, tetapi asingkan satu kumpulan yang memberi tumpuan kepada penubuhan satu asas yang kukuh dalam penubuhan gerakan pejuang nasional dan The Rakyats Council, dan satu kumpulan lagi yang juga berbincang dengan muda, DAP dan amanah dan sebagainya. Tapi saya rasa kalau foundation kukuh, adanya bersatu PAS, gerakan pejuang warisan dan piagam rakyat, ini sudah cukup untuk membawa satu gelombang besar, gelombang kuasa ketiga yang besar, dan mampu menarik semua orang keluar mengundi. Terima kasih Abu Ahmad Tamizi. Nur Aziah, saya pun rasa perjanjian telah dibuat dengan antara Zahid dengan Ismail. Jangan Ismail kena kencing lagi. Kalau buat perjanjian dengan pengkhianat, kleptokrat, memang tak boleh percayalah. Tambah-tambah lagi Zahid ni kuat kelentong. Salihah Hashim, kita perlukan Tun. Itu yang saya nampak. Betul tak Tuan RJ? Without a doubt. Ya, betul. Jeffrey Rigi, salam RJ. Apakah komen Tuan apabila pihak polis hentikan ucapan TM Tun Mahathir bersama NGOs? Bila tu? Saya mungkin tak terbaca atau terlepas berita ni. Ya. Muhammad Syahrizam Zulkifli, relevan ke PRU berlaku masa bulan puasa? Saya tak pasti. Eva Hafa, Assalam, selamat petang RJR dan Parti Pejuang. Salam kembali. Azmi Azlan, next PRN, saya lihat UMNO sedang berbincang PRU, bukan PRN lagi. Salihah Hashim, betul, PKR DAP ketepikan dulu. PKR ketepikan terus pun tak apa. Ibnu Uthman Yusof, ya sokong. Abaikan Anwar Ibrahim Otai 322C. Muhammad Syarizam, apa pendapat tuan dengan kemunculan Rafizi dalam PH sekarang? Saya dah terima kasih. Saya dah beritahu saya tidak ada pendapat. Sebab
Rafizi kembali, itu hal Rafizi, dan saya tak nak kritik, saya tak nak komen, saya tak nak speculate. So itu hal Rafizi. Itu masalah dalaman dia orang. Okey. Ada yang kata Rafizi sebenarnya sedang membawa cabaran kepada Anwar walaupun dia tidak bertanding jawatan presiden. Kemudian saya lihat Guan Eng ada komen macam-macam, tapi saya tidak ingin komen. Zaki yang pasti BN akan terlingkup jika one by one berlaku pemimpin-pemimpin parti belakang perlu bertolak. Okey. Sobri Abu Bakar, ya, sokong Anwar diketepikan. Okey. Cahaya Sina-Sina, idea terbaik untuk membantras jenayah rasuah kronik di Malaysia. Tun M terbaik. Lupakan kepentingan bendera parti masing-masing, tolak custom mahkamah. Zaki, Tun M pun dah info dulu lagi. BN berkuasa kerana pembangkang tak pernah bersatu, betul? Salih Hashim, saya setuju, just focus on the foundation first. Yes, saya pernah terlibat dalam penubuhan banyak gerakan. Saya sendiri ada gerakan Bangsa Nasional GBN. Baru-baru ni saya dah lepaskan jawatan dalam GBN dan kini hanya penasihat. Itu pun saya nak lepaskan. Nanti orang kata saya ada orang ni ada lidah, dia akan cakap lah. Saya ada misi, saya pun dah dengar banyak, saya ada misi ni, saya ada misi tu. So saya tak nak di benda yang saya buat ni disalah tafsir. So saya memang dah lepas, memang dah buat satu jamuan dan dah lepas jawatan. Dan sekarang ni saya duduk sebagai penasihat, itu pun saya tak aktif. Okey. Dan dulu di Pulau Pinang saya secara sulit terlibat dalam penubuhan banyak gerakan. Dekat luar orang tak nampak, orang tak tahu, malah orang fikir dia ni boleh ke. Tapi secara senyap saya terlibat sebenarnya. Dan satu perkara yang amat penting untuk menubuhkan satu gerakan yang stable, yang mampu bergerak jauh ke hadapan, adalah untuk memberi tumpuan kepada foundation first dan the core grouping. Itu amat penting, ya. Kalau tidak ada penubuhan a core grouping dan terus nak memikirkan, nak besarkan, nak buat satu gerakan yang besar, sebesar-besar gerakan itu, ianya akhirnya akan runtuh, ya. Ibnu Uthman Yusof, apa pun kita perlu bentuk induk terlebih dahulu. Ya, betul. Ayub Dariman, ini insya-Allah Tun boleh satukan PN, PH, PKR. Itu pilihan untuk kejayaan terpantas. Well, itu pandangan tuan, saya terima. Tapi buat masa ni bagi saya PKR adalah pertimbangan terakhir. Terakhir. Kalau boleh tak pertimbangkan pun saya tak ada masalah. Ya. Tun Perak kena wujudkan saluran media alternatif kuat supaya rakyat tak keliru dengan propaganda dari BN. Sebenarnya banyak perkara yang seharusnya telah dilakukan tetapi masa tidak menyebelahi kita. Ya. Banyak yang harus dibuat. I don't know mengapa tidak dibuat. Memang jadi satu misteri bagi saya mengapa tidak dibuat. Tetapi nasi sudah jadi bubur. Sekarang kita fikir ke hadapan. Ya, apa yang terbaik kita perlu buat dalam masa yang singkat, yang suntuk ini. Zaki, tuan, pencerahan sedikit. Mengapa muda lebih tertarik sertai PH daripada menyertai blok ketiga? Saya tidak tahu. Itu pun misteri bagi saya. Cuma saya boleh beritahu bahawa muda jangan, you see, muda berpandu kepada muda menang satu kerusi dalam 6 kerusi yang ditandingi. Jadi dari sudut pencapaian ada orang kata bagus, tapi dari sudut hype yang ditimbulkan, ura-ura muda ni ada ramai pengundi baru, sepatutnya kita jangkakan muda menang 4 daripada 6 kerusi. Daripada hype dari sudut itu, pencapaian dia sebenarnya tidak baik. Okey, Pejuang of course kalah dengan muda, deposit pun tak kekal. Tetapi point saya, dari satu sudut pencapaian muda tu 1 daripada 6 kerusi baik, jauh lebih baik dari Pejuang. Tapi dari satu sudut lagi ada
orang kata memang muda akan menang besar sebab pengundi muda ni terlalu ramai yang baru dan sebagainya. Orang yakin. Jadi ikut keyakinan itu, muda seharusnya menang 4, contohnya 3 hingga 6, 3 daripada 6 atau 4 daripada 6 kerusi. Tapi dia menang 1. Jadi dari sudut itu, ianya tidak membanggakan. Sebabnya di negara kita bukannya seperti barat. Di barat umur 18 tahun dah hidup bersendirian, dah matang. Di sini 18, 19 ramai duduk dengan ibu bapa. Dan mereka tidak tahu menahu politik dan biasanya akan ikut ragam ibu bapa. Malah kalau dah nak ikut ragam ibu bapa, kadang-kadang yang tak keluar mengundi pun ada. Cuma yang umur 20 mungkin ada harapan sikit. Mereka dah masuk college, mereka bawa-bawa dengan persekitaran baru mereka dan sebagainya. Jadi ianya bukanlah seperti di barat, ya. So di sini mengikut budaya kita banyak dipengaruhi dengan pilihan ibu bapa. Jadi muda ni, pengundi muda ni hanya akan magnify pendapat orang tua-tua. Jadi tapi kita tak boleh nafikan muda ni ada saham dia. Cuma kita nak tahu, benarkah saham dia sebesar yang orang kata, oh muda ni dia akan sapu, dia akan menang banyak kursi. Kita dah lihat tak, ya. Rizal Black, sebenarnya pejuang tak perlu bergabung kerana pejuang yang diterajui Tun M terselah ketelusannya memimpin, tapi oleh kerana hint dari PM memerlukan gabungan demi politik. Yes. Sebab kita kena dengar suara rakyat. It's not about orang yakin ke tak yakin pejuang. Saya nampak menerusi PRN Johor, saham dia besar. Cuma orang nak sekarang satu gabungan yang boleh bawa kestabilan supaya benda yang berlaku pada langkah Sheraton ni, pengkhianatan yang berlaku tidak akan berulang. Itu sahaja. Takkan pejuang satu parti boleh yakinkan rakyat bahawa benda ni takkan berlaku. Dia perlu bergabung. Cuma sekarang, adakah gabungan itu akan memberi mesej kepada rakyat bahawa ya, kami boleh memastikan langkah Sheraton tidak akan berulang lagi supaya ramai keluar mengundi. Itu yang penting. Ayub Deriman, muda menang dengan undi DAP. Yes, I do not think muda won because of the overwhelming support by 18 to 20 years old. I don't think so. Okay, jadi sekian sahajalah live saya petang ini. Saya hendak beri pemerincian lanjut sebab banyak cadangan-cadangan yang telah disampaikan kepada saya. Jadi jangan lupa sertai saluran Telegram saya, Regi J. Sri Taudin, dan saya akan letak link kepada artikel berkaitan dalam tempoh 10 minit selepas live ini. Jadi anda klik dan baca sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.